Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita sambung lagi pengajian kitab Zadul Ma'ad kita pada muka surat 35, dan kita berhenti pada perenggan yang terakhir. Rasulullah telah bersumpah, maksud dah? Dah. Bawah tu Allah telah bersumpah. Lepas ayat. Okey. Nota kaki bawah tu dah baca dah? Nombor 14 tu. Okey. Nota kaki nombor 14 bawah tu. Okey. Kalau kita tengok pada perenggan yang dalam muka surat 35, perenggan kedua tu, Rasulullah SAW telah bersumpah bahawa tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga Rasulullah tu lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita baca huraian dia pada nota kaki bawah tu, lepas ada riwayat Ahmad, Musnad apa semua, dan kita tahu semuanya dari hadis Anas bin Malik. Nampak tak kat situ? Okey. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, An-Nasa'i dan selain keduanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ibnu Battal dan Qadi Iyad. Ibnu Battal dan Qadi Iyad ini ulama yang datang terkemudian. Beliau mensyarahkan, beliau menghuraikan makna hadis ini. Maksudnya, apakah dia kata tidak beriman seorang kamu sehinggalah aku ini dia lebih cintai daripada dirinya, daripada keluarganya dan seluruh harta-hartanya. Qadi Iyad kata, mahabbah, kecintaan terbahagi kepada 3 jenis. Kalau dia nak huraikan, kita ni cinta, kita cinta mak ayah kita, kita cinta semua benda. Jadi kata sini mahabbah tu, kecintaan tu terbahagi kepada 3 jenis. Dia kata pertama, mahabbah kerana penghormatan dan keagungan, seperti kecintaan kepada orang tua. Jadi mahabbah, dia panggil mahabbah tu ta'zim. Bahasa Arab panggil mahabbah tu at-ta'zim, iaitu hormat, cinta kerana penghormatan kepada mak ayah kita. Yang kedua, mahabbah kerana belas kasihan dan sayang. Dia panggil mahabbatu al-ishfaq atau mahabbatul ishfaq bahasa Arab dia, iaitu cinta kerana asyafaqah. Mahabbatul syafaqah iaitu cinta sebab anak, macam anak sayang, kita bela dia, kita jaga dia bila kecil. Okey. Dan yang ketiga dia kata mahabbah kerana adanya persamaan dan kebaikan, jadi kepada manusia lain. Kadang-kadang kita suka orang tu sebab dia sama dengan kita. Macam kata kalau kita duduk macam luar negara kan, kita pergi England ke pergi mana, sekali nampak muka Melayu, pakai baju Melayu, kita tiba-tiba suka orang tu. Tegur, "Assalamualaikum, orang Malaysia?" Dia kata, "Tak, Filipin," kata. Pakai baju Melayu, dia kata. Ini berlaku kat ayah saya tu, dekat England tu. Dekat apa, tempat beli kasut tu yang murah tu, dekat England tu. Bicester, yes, Bicester kan. Nampak macam muka Melayu betul. Tegur, "Assalamualaikum," semua Melayu, Malaysia kan, Filipin. Tapi pakai baju macam Melayu apa semua. Jadi kita kata sebab apa? Ini atas dasar itulah Islam ni, dia suruh kita, luaran ni pun nampak Islam. Lepas tu tak ada dalam Islam istilah panggil qusyur. Betul, ada satu Syekh Albani rahimahullah, dia ada satu ceramah, dia kata la qusyura fil Islam. Tidak ada ilmu kulit dalam Islam. Maksudnya semua ialah isi. Setengah orang kata yang luaran yang kita ni pakai tudung, simpan janggut, apa semua ni hanyalah luaran, dia kata. Qusyur, kulit. Yang penting dalaman tu. Tak. Islam ni dia pentingkan luaran sebagaimana dalaman. Sebab itulah kalau kita tengok hadis Nabi SAW berkenaan dengan rapatkan saf, kan Nabi kata apa? Kamu luruskan saf-saf kamu, jika tidak hati kamu akan berselisih. La tusawwunna sufufakum aw la takhtalifanna qulubakum. Kamu luruskan saf kamu ataupun hati kamu berselisih. Dekat sini dalil bahawa luaran. Itu dalam Islam kita la man tashabbaha biqaumin, siapa yang meniru-niru satu kaum fahuwa minhum,
dia termasuk kaum tersebut. Sebab apa? Kalau kita berpakaian macam Islam ni kan, orang wanitanya pakai hijab, orang lakinya menutup aurat, menyimpan janggut, apa semua ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana dia menampakkan kita dah awal-awal lagi dah cinta kat orang tu dah, walaupun belum kenal lagi. Kita tengok orang pergi Perancis, nampak orang pakai hijab, kita alhamdulillah suka tengok orang tu. Cinta tu timbul. Sebab apa? Dia kata sini, cinta persamaan dan kebaikan. Jadi dia kata dalam kitab ni, dia kata manusia biasanya cinta sebab tiga ni. Cinta kebaikan, orang tu buat baik contohnya. Kebaikan ni ada dua bahagian pula. Kebaikan ni dua bahagian. Satu dipanggil kebaikan dari segi fizikalnya. Kadang-kadang kita suka tengok orang tu, walaupun dia tak nak buat baik kat kita, tapi rupa dia elok, pakaian ni elok, kemas contohnya. Saya suka anak haji tu, nampak comel orang ni, kemas, bersopan santun. Itu sifat dia yang sendiri. Dia tak nak buat baik kat kita pun. Kebaikan yang kedua ni dipanggil kebaikan yang orang buat baik kat kita. Jadi kadang-kadang kita sayang dekat orang sebab orang tu dia buat baik kat kita, betul tak? Walaupun satu kebaikan. Kalau kita ingat masa masukkan anak kita ke asrama, lalu susah masuk asrama, jumpa pegawai marah tu, tolonglah masukkan saya. Kalau anak dia masuk marah, masuk MRSM, lepas tu berjaya, tengok pakcik itulah yang dulu masukkan kau, dulu marah. Apa? Sayang, diingat sampai dia mati. Nabi SAW dia mengumpulkan ketiga-tiga kebaikan. Pertama, mahabbatut ta'zim, kita mengagungkan Nabi SAW. Yang kedua, mahabbah kerana belas kasihan, kerana kita sayang Nabi SAW, belas kasihan kat dia. Dan yang ketiga ialah kerana persamaan dan kebaikan, iaitu apa kebaikan yang Nabi tak pernah buat kat kita. Kita selalu baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ni saja telah menjadi dalil kepada kita menyebabkan kita kena sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang selalu tanya macam nak sayang Nabi, macam mana nak sayang Nabi? Dia kena tahu apa yang Nabi dah buat dekat dia, baru dia timbul rasa sayang. Betul dia kata kat sini, Rasulullah SAW mengumpulkan semua jenis kecintaan itu dalam kecintaan kepadanya. Adapun penafian pada sabda beliau tidak beriman, yakni penafian kesempurnaan iman yang kita sebutkan pada kuliah yang lepas, bukannya menafikan iman dia terus. Maksudnya kalau katakanlah dia cinta dirinya lebih pada cinta Rasulullah, dia beriman di Islam lagi, tapi iman dia belum mencapai iman yang sempurna. Bukan penafian asas keimanan, kerana sesungguhnya asas iman ada dalam diri seorang yang tidak memiliki sifat seperti di atas. Itu muatan kaki 14 yang saya tak sempat masuk pada kuliah lepas. Kemudian dalam kitab ni pun bawa lah ayat ni, iaitu surah Al-Ahzab tadi. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Perbincangan selepas ini, satu bab yang akan datang ini, semuanya sekitar perkataan al-khiyarah. Baca ayat itu betul. Wa ma kana lil mu'minin, tidak boleh bagi seorang mukmin lelaki, wala mu'minatin, dan mukmin wanita, idza qadallahu, qada membuat hukum, menetapkan suatu hukum, Allah wa rasuluhu, maksudnya Allah dan Rasulnya menetapkan hukum, amran, sesuatu perkara, urusan, ayyakuna, ada bagi mereka, lahum, mereka, al-khiyarah. Khiyarah maksudnya apa? Pilihan. Okey, nanti kita akan bincang. Ibn Qayyim ni, dia punya dalam di ilmu, dia menguraikan bab khiyarah ni dalam bab ni dan bab nota yang ada pada puan sekarang ni, yang kita baru bagi tadi. Okey, pilihan. Maksudnya dia kata apa? Tidak boleh bila Allah dah tetapkan sesuatu perkara, kita memilih cara kita sendiri. Kalau Allah Ta'ala telah pilih dah, yang terbaik pada hari Jumaat ialah sekian-sekian, kita. Hari yang terbaik dalam dunia ni, dalam seminggu ni ialah hari Jumaat. Kan Nabi sebutkan afdalul ayyam. Bulan yang terbaik, bulan kita akan bincang dalam ni. Adakah Ramadan ataupun Muharram ataupun Zulhijjah? Sebab Nabi sebut, Nabi kata apa? Afdalus siyam ba'da Ramadan siyam Muharram. Seafdal puasa lepas puasa Ramadan ialah puasa di bulan Muharram, bulan sekarang kita ada ni. Jadi mana lagi afdal? Zulhijjah pula kita dah bincang kan, 1 hingga 10. Kejap kita akan bincang. Kat sini nak menunjukkan bahawa pemilihan perkara yang terbaik itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tangan kita. Sebab tu lagi, kalau kita faham benda ni, kita takkan cari yang bukan Nabi punya. Itu kesimpulannya.
Ibn Qayyim nak jelaskan, kita takkan cari yang bukan Nabi punya petunjuk. Kita takkan cari apa yang Allah Ta'ala tak pilih. Kalau Allah Ta'ala pilih itu yang terbaik, itu yang terbaik. Itu yang kita kena fahamkan dalam bab yang akan datang ni. Jadi kita sambunglah muka surat yang 36 tu. Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pintu pilihan setelah ada perintahnya dan perintah Rasulnya. Tidak boleh bagi seorang mukmin memilih sesuatu setelah ada perintah sallallahu alaihi wasallam beliau. Bahkan jika beliau sallallahu alaihi wasallam memberi perintah, maka perintahnya adalah keharusan. Keharusan yang harus fiqh tu, harus maksudnya kemestian. Jangan ingat harus dalam bab fiqh maksudnya apa? Jangan silap faham. Perkataan harus dalam fiqh maksud dia fiqh, dalam bab fiqh, kitab fiqh. Kita kata apa hukum main bola sepak? Harus. Hukum harus maksudnya buat dan tak buat tak ada dosa dan pahala di situ. Itu kita panggil harus. Jadi jangan silap faham apa ditulis oleh penulis ni. Dia kata bahkan jika beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah, maka perintahnya adalah keharusan. Bukan maksudnya itu. Keharusan di sini adalah keharusan bahasa Indonesia, maksudnya kemestian. Jangan silap faham ya. Sesungguhnya dia kata apa? Memilih perkataan orang lain hanya diperbolehkan bila perintah beliau sallallahu alaihi wasallam belum jelas. Contohnya, kita tak jelas dalam masalah tu, jadi kita ambil pendapat orang lain, baru boleh. Okey. Apa contohnya? Nak memilih nak pakai tudung ungu ke tudung kuning pagi ni. Dalam masalah tu tak ada dalil yang jelas. Betul tak? Tak ada dalil yang kata pakailah tudung ungu setiap kali pergi ke kelas Zadul Ma'ad. Tak ada kan? Jadi bila tak ada dalil yang jelas dalam masalah tu, kita boleh ambil pendapat, abang hari ni pakai tudung apa cantik saya. Abang pakai baju ungu saya pun ungu lah. Contohnya. Ada kat sini boleh. Sebab tak ada yang jelas. Atau satu masalah fiqh hukum dan tak ada hadis yang jelas berkenaan masalah tersebut, maka di sini kita boleh ambil pendapat-pendapat ulama. Dan ulama itu pun mesti berasaskan kepada hadis tadi. Hadis juga. Tapi kalau tak ada hadis langsung, tak ada hadis berkenaan dengan masalah tu, maka di situ kita lihat pendapat ulama. Contohnya macam masalah sekarang, masalah bisnes yang baru timbul kan. Apa hukum sembahyang atas kapal terbang? Dalil tak ada sembahyang atas kapal terbang. Mana dalil sembahyang di atas udara? Kitab fiqh dulu ada orang tanya, Syekh macam manakah solat di atas udara? Ada setengah syekh kata jangan tanya, benda tak jadi lagi jangan tanya. Sebab tu tak keluar kitab fiqh masalah tu. Sebab pada masa tu mustahil kan. Jadi kat sini sekarang dah ada dah masalah solat atas udara tu. Jadi kat situ ada banyak pendapat, betul tak? Macam mana ada yang kata kena sembahyang apa? Cuma waktu dulu ke ataupun sembahyang sebegitu. Kat situ kita boleh memilih pendapat. Tapi sekali lagi tengok sini. Okey, yang belum jelas. Dan tentang yang belum jelas. Dan orang lain ini termasuk ahli ilmu. Bukan semua pendapat kita ambil. Ahli ilmu tentang beliau sallallahu alaihi wasallam dan tentang sunnahnya. Sebab tu kita kena tengok, kita ambil daripada siapa yang menguasai sunnah. Imam Malik rahimahullah, bila dalam hadis sahih Bukhari itu Nabi kata apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah tak nakkan kebaikan padanya, Allah Taala bagi dia faham agama. Kata Imam Malik, kalau orang yang faham agama tu bukan ahli hadis, aku tak tahu siapa lagi yang layak mendapat gelaran orang yang faham agama. Dalil bahawa agama ni mesti dasar ni ialah sunnah. Sebab itulah kata Ibn Qayyim, ambil agama daripada orang yang menguasai sunnah, yang hafal, yang suka sunnah, yang ikut sunnah Nabi SAW, bukannya ahli bid'ah. Seperti dalam itulah yang kita tengok tu, dia buat konsert terlalak tu. Lepas tu sebelum start tu dia bagi tahu dah, majlis kita ni memang tak sunnah. Dia kata awak dah declare lah, Nabi tak buat, sahabat-sahabat pun tak buat, tapi sunnah. Mana datang? Dia kata Nabi tak buat, sahabat tak buat, tapi sunat. Wallahu a'lam mana dapat hukum tersebut. Berdasarkan syarat-syarat ini, maka perkataan orang lain boleh diikuti dan bukan wajib diikuti. Nampak tak?
Yang tadilah, abang rasa pakai tudung pink lagi bagus, tapi tak wajib diikuti. Tak naklah bang, pink terang sangat lah, saya pakai tudung lain lah, contohnya. Itu dari segi kehidupan biasa lah. Ada pun dari segi hukum, katakanlah kita ada pendapat. Satu pendapat kata kena sembahyang solat hormat waktu. Pendapat kedua kata dia sembahyang juga pada keadaan tersebut. Jadi katakanlah kita jumpa tanya orang tadi, kata kena sembahyang hormat waktu, kata saya tak nak ambil pendapat ni lah. Oi, kena wajib. Kat situ dah silap. Di situ dah silap. Kita tak wajib ikut. Kecuali apa? Ditambah lagi pula tu, tidak ada kewajipan bagi seseorang pun mengikuti perkataan seseorang selain sallallahu alaihi wasallam. Bahkan batas maksimalnya, maksudnya maksimalnya adalah boleh bagi seseorang mengikuti perkataan selain beliau sallallahu alaihi wasallam, dan jika perkataan orang lain itu ditinggalkan, maka tidak dianggap maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Faham tak tu? Batas maksimumnya adalah boleh bagi seorang mengikuti perkataan selain beliau sallallahu alaihi wasallam, dan jika perkataan orang lain itu ditinggalkan, maka tidak dianggap maksiat kepada Rasulullah SAW. Maka tak, kalau kita ambil tak dianggap berdosa. Di manakah posisi hal ini dengan mereka yang mewajibkan kepada mukallaf untuk mengikutinya, mengharamkan atas mereka untuk menyelisihinya, mewajibkan untuk meninggalkan semua perkataan demi perkataannya? Maksudnya kata apa? Kalau kita ni dalam bab pilihan pendapat pun kita tak wajib ikut orang, bagaimana pula kalau orang yang dia pendapat dia tu bertentangan dengan nas? Lagilah tak boleh ikut. Nampak? Dalam tak ada dalil nas tadi, tak ada hadis tadi kan, ada pendapat. Itu pun wajib tak wajib ikut, betul tak? Tak wajib nak ikut. Bagaimana pula kalau pendapat tersebut bertentangan dengan nas? Lagilah tak boleh ikut. Itu kata Ibn Qayyim. Itu kesimpulan daripada panjang-panjang ayat ni. Kata bila terjemah jadi pening sikit ayat tu. Tidak ada keputusan bagi seseorang pun bersama sallallahu alaihi wasallam. Bersama maksudnya tak ada keputusan yang sama standard dengan Nabi. Nabi dapat dia keputusan yang lebih tinggi, ya. Dan tidak ada perkataan bagi siapa pun bersamanya. Tak ada satu perkataan pun yang sama, kata-kata yang sama standard dengan Nabi. Sebagaimana tidak ada pensyariatan dari seseorang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini penting sangat ni, iaitu tidak ada orang boleh buat syariat. Yang buat syariat ialah al-musyarri'. Kalau kita buka kitab usul fiqh, al-musyarri', yang buat syariat tu hanya dua saja, Allah dan Rasulnya. Kita kena bezakan membuat syariat dan juga buat keluarkan hukum. Itu dua benda yang beza. Membuat syariat ialah dia letakkan asas agama syariat tu, dan syariat tidak boleh berubah. Syariat tidak boleh berubah. Hukum boleh berubah. Beza, syariat tak boleh berubah, hukum boleh berubah. Macam mana Ustaz cakap ni? Contohnya, Allah Ta'ala telah mensyariatkan solat 5 waktu sehari semalam. Jadi syariat ni kita kena solat 5 waktu. Apa hukum solat? Wajib. Betul tak? Wajib. Kalau orang tu hilang akal, wajib tak solat? Guys tu, syariat wajib tak? Tapi hukum tu dia boleh berubah. Nampak kat sini? Arak, apa dia punya syariat ni? Allah Ta'ala dan syariat Islam, arak itu telah diharamkan. Apa hukum minum arak? Haram. Tapi ketika darurat nak pakai arak, boleh tak? Kat situ, nampak? Hukum dia boleh berubah. Syariat tak boleh berubah. Hukum boleh berubah mengikut keadaan, boleh berubah mengikut suasana, boleh berubah ikut keadaan lah kita kata. Contohnya dia darurat, tak darurat, sakit, tak sakit, dia dipaksa ataupun tidak dipaksa, contohnya. Wajib tak solat, contohnya. Tapi sekiranya orang tak pistol kat sini, kalau kau solat aku tembak kau, maka itu tak wajib lah. Haram menghina Islam, contohnya. Haram menghina Islam, syariat kita haram menghina Islam. Tapi dalam keadaan dia dipaksa, maka ketika itu hukumnya dah berubah. Sebab kita kata hukum boleh berubah, fatwa boleh berubah, syariat tak boleh berubah. Faham tak? Sebab itulah kitab Imam Syafi'i, dia ada pendapat yang pertama, ada pendapat yang kedua. Pendapat pertama, pegang wanita tak batal wuduk kalau wanita tua, tak ada masalah. Dia pergi Mesir, dia tengok semacamnya, orang tua pun semacam, dia pun tukar fatwa dia. Macam itulah.
Contohnya, seorang wajib diikuti. Okey, kemudian kalau macam tu ustaz, saya tak nak ikut pendapat ulama boleh? Oh cik, dia kata. Macam sekarang pula, dia kata saya tak nak ikut pendapat ulama, saya nak ikut pendapat saya sendiri. Sebab ustaz kata tadi tak wajib ikut pendapat ulama. Tapi Ibn Qayyim dia tak berhenti kat situ. Dia sambung pula, seseorang wajib diikuti perkataannya jika memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beza dia. Dekat sini dah timbul lah. Katakanlah dua pendapat tadi, satu pendapat kata A, pendapat kedua kata B. Pendapat mana yang tepat dengan sunnah? Tepat dengan hadis, yang lebih dekat dengan hadis, yang kita tengok lebih mendekati hadis, lebih menjaga hak-hak hadis tadi, maka kita ambil pendapat yang kedua. Okey? Dan melarang apa yang dilarangnya. Pada kondisi sedemikian, ia hanyalah penyampai semata-mata, bukan yang memulai dan yang membuat. Sebab itulah bila kita orang keluarkan hukum, kita kena tanya dia, mana kamu dapat dalil? Itu atas dasar tu. Sebab kita ni manusia bukan yang memulai hukum, bukan yang memulai syarak. Atas dasar inilah kita kena tanya orang tu, kamu buat ni apa dasar kamu? Hadis mana kamu pakai? Sebab dalam akidah kita ni, kita bukan musyarri', kita bukan pembuat syariat. Oleh itu, bila kita tak buat syariat, kita kena ikut syariat Nabi. Bila ikut syariat Nabi, kita kena ada dasarnya. Apa dasarnya? Itu yang kita tanya dia tu. Apa dalilnya ustaz? Yang ni tanya dalil, dia marah kita lagi. Dia marah kita pula. Nak dalil pergi universiti, dia kata. Ustaz tu ceramah-ceramah, orang bagi soalan, dia tulis kertas satu kertas. Lepas tu ustaz tolong bagi dalil, dia marah orang yang tanya dalil tu. Punya ada marah. Dia kata ni tanya dalil apa semua, nak dalil pergi universiti lah, dia kata. Maknanya apa dia nak bagi tahu kat kita? Tak ada dalil lah tu. Sebab dia tak ada dalil atau dia tak mengaji, itu je. Sebab tak boleh kita buat syarak tanpa dalil. Sebab itulah kita kata, kalau orang tanya, korang ni mengaji kat tempat Yayasan Taklim, sikit-sikit tanya dalil, sikit-sikit tanya dalil. Kita katakan para sahabat suka tanya dalil. Para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, banyak kali saya sebut dalam kuliah saya. Abu Bakar As-Siddiq datang seorang perempuan. Abu Bakar As-Siddiq tak tahu hukum tu, yang nenek dapat 1/6 daripada harta warisan si anak yang mati, cucu yang mati, kalau dia tak ada ayah lah, maknanya dia tak ada hijab dia. Maka dia kata, Abu Bakar As-Siddiq dia tak tahu dalil tu, dia tak terima terus pendapat wanita tadi, dapat tak? Dia tak kata okey 1/6. Dia melaksanakan pendapat apa Ibn Qayyim kata, pendapat manusia ni tak wajib ikut lagi. Sehingga kan pendapat tadi tu kita dah cek dulu. Kemudian dia pun tanya pada khutbahnya, dia kata, siapa di antara kamu semua ni yang boleh menjadi saksi ke atas wanita ini bahawa harta warisan nenek ni dapat 1/6 faraid. Datanglah dua orang sahabat berdiri, salah satunya Muhammad bin Maslamah. Dia kata, wahai Abu Bakar Siddiq, ya Khalifah. Dia kata, wahai Abu Bakar Siddiq, ya, aku menjadi saksi bahawa pernah Nabi sebut nenek dapat 1/6. Barulah Abu Bakar Siddiq terima pendapat nenek tadi, nampak dalil. Umar Al-Khattab, kisah yang masyhur juga kan, kisah yang orang datang, dia minta seorang sahabat datang rumah dia. Sahabat datang rumah dia, dia bagi Assalamualaikum, dia ketuk. Umar tak jawab. Kali kedua Assalamualaikum, Umar tak jawab. Kali tiga Assalamualaikum, Umar tak jawab. Orang lelaki tu balik. Petang tu jumpa balik Rasulullah, Nabi pun Umar pun jumpa lagi. Kenapa kau tak datang rumah aku? Aku bukan suruh kau datang. Dia kata, wahai Khalifah, kata aku dah bagi salam 3 kali. Dan kau tak salam 3 kali, aku beredar. Dia kata, baik engkau bawa dalil, kalau tidak aku akan pukul engkau. Umar Khattab, dia tak suka orang cakap pasal agama ni sesuka hati. Asyik bangkit juga dua orang sahabat. Dia kata, ya wahai Umar, yes, kami pernah dengar hadis Nabi SAW, iaitu kalau kau bagi salam 3 kali tak jawab, maka kita boleh beredar. Nampak tak? Dari lagi Sa'id bin Musayyib dalam satu hadis Nabi SAW, dan kita bertauhid disebut hadis ni berkenaan dengan, dia kata, aku malam tadi aku tak boleh tidur. Dia kata, bila aku tak boleh tidur,
Sebab kena sengat dengan kalajengking. Bila sengat dengan kalajengking, aku pun ambil air, aku buat apa? Aku buat ruqyah. Sekali seorang lagi sahabat kata, siapa yang ajar kamu ruqyah ni? Siapa yang ajar kamu buat baca-baca doa-doa ni, apa yang zikir yang baca tu? Dia kata, daripada hadis Nabi SAW. Ma hamalaka ala hadha hadis. Apa yang menyebabkan kamu buat benda ni? Ini sikap dia nak tahu dalil daripada Nabi. Sebab tu kalau kita tengok hadis Tirmizi, hadis Bukhari, semua para sahabat sebut. Hadis Uthman contohnya, ataupun hadis Ali radhiyallahu an. Hadis Uthman bila ambil wuduk, lepas wuduk kata, macam ni lah aku tengok Nabi SAW. Nampak tak? Ali radhiyallahu anhu dia minum dikit, kata, macam ni aku tengok Nabi SAW buat. Menunjukkan bahawa para sahabat ni tak akan berani cakap, melainkan dia ada asas dalam agama. Ini Ibnu Qayyim nak bagi tahu kita ni. Sebelum kita nak masuk dalam ni, kita kena faham kaedah-kaedah asas ni. Kalau tidak nanti kita akan jatuh. Sebab tu berapa banyak orang yang nak ikut sunnah, tapi dia tak ada kaedah yang tepat dalam ikut sunnah. Akhirnya dia tak betul kaedah agama dia. Sebab itulah saya nak promote Sabtu ni ada kelas pukul 11.30, kaedah dalam ittiba' kepada Nabi SAW. Akan disampaikan oleh Ustaz Abu Khadijah, ya? Pukul 11.30 Sabtu, kaedah dalam mengikuti sunnah Nabi. Dia ada kaedah dia. Dia bukan ikut macam betul-betul datang hari Nabi ikut macam tu je. Sebab tu kita kena faham masalah ni. Kita akan insya-Allah dalam Sabtu ni pukul 11.30. Jadi dia kata apa lagi? Barang siapa memulai suatu perkataan atau membuat kaedah-kaedah sesuai pemahaman dan penakwilannya, maka tidak wajib bagi umat mengikutinya, dan tidak perlu meminta keputusan kepadanya sehingga ditimbang dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila sesuai dengan dan dibenarkannya, maka diterima. Namun bila tak sesuai, maka harus ditolak dan dicampakkan. Jika tidak ditemukan kejelasan antara kedua perkara, maka perkataan ini dinyatakan mauquf, ditangguhkan pengamalannya hingga ada kejelasan, kata penterjemah. Maksudnya, kalau tak ada dalam masalah tu, tak ada dalil, tak ada jelas, dua pendapat, masa kat sini kita kata mauquf, kita KIV dulu. Biar dulu. Dan posisi ini yang paling baik adalah boleh memberi keputusan dan berfatwa dengannya, dan boleh pula meninggalkannya. Sekalilah, kalau tak jelas, kita boleh ambil salah satunya. Adapun menjadikannya sebagai satu kewajipan, maka tidak ada alasan sama sekali. Faham ke masalah ni? Apa kesimpulan kita buat? Ada dalil, kena ikut dalil. Kalau tak ada dalil, ada dua pendapat. Kalau dua pendapat tu tak wajib ikut. Walaupun kita boleh ikut, tapi tak wajib ikut. Dan kalau dua pendapat tu, kalau ada dalil yang lain yang lebih dekat dengannya, maka kita ambil dalil yang lebih dekat dengan pendapat tersebut. Hadis ni wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi ustaz, kita ni manalah nak kaji hadis apa semua ni kan. Soalan pula, ustaz, mana kita tahu dalil? Ustaz tu pun bagi dalil, ustaz ni pun bagi dalil. Betul tak? Mereka yang buat majlis tadi tu, qasidah burdah apa semua ni, dia kata dia bagi dalil. Ada juga dalil dia. Kat sini macam nak buat ni ustaz? Bagi dalil juga. Macam nak buat Puan Salama? Dia bagi dalil, Ustaz Hasan Taklim bagi dalil, Ustaz itu bagi dalil. Dalam kita confuse. Macam nak buat? Macam nak buat? Apa ni? Betul ke dalil tu? Betul ke dalil tu? Kalau kata dulu dalil sahih. Perawi, Cik Perawi, Masya Allah. Kita lah tak tahu perawi ya, Cik Perawi. Lagilah perawi pun tak tahu apa benda. Macam mana ustaz? Macam mana ustaz nak buat ni ustaz? Dia pun bagi dalil ustaz, kata. Dia cuma dia sebut dalam hadis saja ustaz. Perawi dah dia. Tak ada, katakanlah betul dia sebut dalam Sahih Bukhari. Hadis tu buka-buka memang dalam Sahih Bukhari. Bolehlah ikut maksudnya. Kalau macam tu memang sesat lah. Okey. Sebab tu kita kata dia ada kaedah dia. Bukan semua dalil tu kita ambil begitu je. Sebab tu kata ulama, dalam ikut hadis Nabi ni, dia kena kaedah ikut hadis Nabi. Kaedah dia tu.
Apa kaedah dari Sabtu ni datang pukul 11.30? Okey, kaedah dia pertama ada kena cek hadis sahih, betul. Yang kedua, kita kena kumpulkan semua nas dalil letak dalam satu bab, baru kita faham. Masa kumpul. Sebab tu bukan kita kumpulkan. Sebab tu kita kena tanya ulama lain, kata ada tak hadis-hadis lain berkenaan dengan masalah ni. Contoh kalau ada kita jumpa satu hadis, innamal ma'u minal ma', sebenarnya mandi wajib jika keluar air mani sahaja. Kita jumpa hadis sahih Bukhari. Macam apa? Habis tu lepas ni macam mana pun dengan suami isteri, selagi tak keluar air mani, jadi tak payah, tak perlu mandi wajib. Contoh kita kena kumpulkan hadis-hadis lain dalam masalah bab tu, ada hadis lain sahih. Kalau bukan bab pun Nabi kata idza seorang lelaki itu baina juhadihal al-arba' baina syu'abihal arba' thumma jahadaha fa wajib al-ghusl. Dia seorang lelaki di antara 4 anggota organ badan seorang wanita itu, kemudian dia mengusahakannya, maka hendaklah dia mandi wajib. Dalam hadis tak sebut kayak mana ni. Jadi kata bila berlakunya jima' tadi, maka dah wajib walaupun tak keluar air mani. Sebab kita kena kumpulkan bab satu bab. Macam kita kata minum ligi contohnya, kan? Ambil satu hadis dia. Ustaz kata siapa minum ligi kena muntahkan balik airnya. Betul, hadis Sahih Muslim. Tapi kita kena bertanya, ustaz ada tak hadis-hadis lain berkenaan dengan bab ni? Kita kumpulkan, oh ya ada pun Nabi bilang minum ligi. Dalil bahawa minum ligi ni hukumnya makruh, bukan haram. Sebab tu kita kena kumpulkan nas. Yang ketiga, kita kena faham ikut kefahaman yang betul terhadap dalil tadi. Ahli bid'ah dia bawa juga dalil, dia bawa juga hadis sahih. Dia bawa hadis sahih. Bila dia buat yang qasidah burdah joget tu, dia bawa hadis, dalil dia bawa. Bukan dia tak bawa. Banyak dalil yang dia bawa. Dalam Quran kata allazina yadhkurun. Yadhkurun tu kan jamak. Maksudnya boleh tak zikir beramai-ramai. Nabi kata hadis sahih, Nabi kata bila orang tu talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, semua makhluk mendoakannya. Batu-batu, pokok-pokok semua mendoakannya. Kata kita zikir kuat. Bila kita zikir kuat, nanti semua makhluk-makhluk mendoakan. Pakai dalil hadis sahih tak? Sahih. Bila azan, Nabi kata seorang lelaki tu, ya Rasulullah, aku duduk dekat lembah-lembah, aku bela kambing aku. Kalau aku solat, macam mana? Perlu tak aku azan? Nabi kata azan lah. Sungguh kalau kau azan, semua jin-jin semua akan doakan kau semua. Jin-jin Islam apa semua. Lepas tu kita zikir kuat. Allah, subhanallah, zikir tu. Sebab kita nak jin doakan. Ya pula ustaz. Macam nak buat? Betul juga tu ustaz. Dalil. Dalil lah tu. Bukan dalil lah tu, hadis. Sekali lagi, itu betul ke para sahabat faham macam tu? Betul ke Imam Syafi'i faham macam tu dalilnya? Kau pakai dalil tu, kau copy paste kat sini. Dalil talbiyah haji, kau copy paste dekat zikir. Dalil azan, kau copy paste dekat zikir. Kalau lepas ni sembahyang pun kita semua kita baca kuat. Baca perlahan. Kan kita solat, semua baca kuat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Asal kau terjerit ni macam mana? Bukan ke malaikat mendoakan. Kita kata dalam masalah ni 3 benda tu. Ustaz Ali pun ada ajar dalam kelas ni hari Rabu. Okey. Dia sebut kaedah ni kita kena faham. Kaedah ni akan dihuraikan lebih lanjut lagi, lebih mendetail lagi dalam kuliah hari Sabtu ni, dan juga dalam kuliah Ustaz Ali juga hari Rabu. Tapi dah habis dah kitab tu. Tata cara mengambil ilmu dan pendalilan, itu penting. Jadi kat sini kita patah baliklah. Ya, betul, mungkin dia pakai hadis sahih juga, tapi cara faham tadi kena faham. Ibn Qayyim kata tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala beri kepada seorang manusia lelaki itu apabila dia tahu hadis yang sahih dan kefahaman dia kefahaman yang sahih. Nampak tak? Banyak orang yang pakai dalil tadi allazina yadhkurun, kurun. Bahasa Arab yadhkuruna maksudnya ramai kan? Maksudnya boleh zikir ramai. Itu Ustaz Ali jawab balik dalam Quran kata
nisaukum harthul lakum, wanita-wanita kamu adalah ladang-ladang bagi kamu. Fa'tu tu arahan kepada orang ramai. Maka datangilah ladang-ladang kamu seperti sesuka hati kamu. Fa'tu tu lafaz jamak tak? Jamak. Habis itu maksudnya adakah kita berjimat beramai-ramai? Ni tak kan? Maksudnya ramai tu maksudnya kamu semua ni berzikirlah. Macam tu. Fadhkurullaha dhikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Tak lagi sebut dalam Quran. Fadhkuru ramai, ingatlah Allah. Arahan tu ramai sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada orang yang ramai. Bukan maksud dia beramai-ramailah kamu berzikir. Beza dua benda tu. Kalau kamu pakai dalil tu, aku akan pakai dalil tu nanti buat berjimat beramai-ramai nanti. Fa'tu harsakum, datangilah ramai juga tu isi-isi kamu. Masalah tu. Satu kata dalil dia sahih, Quran tak dalil dia. Quran dalil dia, bukan kata tak pakai Quran, tapi pendalilan yang sahih. Okey, faham tak ni? Faham dah tu, insya-Allah. Bila faham ni tak buat bid'ah lagi dah, insya-Allah. Dah tawaf. Dah orang ramai dah. Ya. Ramai ada orang ramai tu. Pelik lah pula ni. Pelik lah, mana boleh. Okey, maksud ikhtiar. Okey, maksud ikhtiar lah. Tadi kan kita baca patah balik pada ayat tadi. Kita kata tidak boleh bagi mereka ada ikhtiar, pemilihan. Selanjutnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyendiri, maksudnya munfarid, maksudnya dia esa dalam hal penciptaan, dari pemilihan di antara makhluk-makhluk. Maksudnya Allah Ta'ala yang pilih, betul tak? Siapa yang pilih hidung kat sini? Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang boleh pilih hidung dia masa lahir. Dia beritahu doktor, macam mana doktor tolong buatkan hidung kat sini ke kat sini. Tak ada. Maksudnya ini penciptaan, betul tak? Jadi Allah Ta'ala dia munfarid dan dalam pemilihan. Allah Ta'ala pilih dah bagi kita macam ni tubuh badan kita. Beginilah cara kita minum. Minum kat atas ni, keluar kat bawah. Tak ada nak buat terbalik ke apa ke, keluar kat sini senang sikit ustaz, keluar kat jari ke macam ni. Tak ada. Sebab Allah Ta'ala telah memilih bagi kita. Ini salah satu rububiyah Allah. Rububiyah ni Allah Ta'ala menciptakan, memilih, mentadbir. Itu hak Allah SWT. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabb kamu menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia ikhtiar. Okey, apa kata Ibn Qayyim? Kata ikhtiar di sini bukan iradah, berkehendak, seperti yang diduga oleh para ahli kalam. Ahli kalam ni maksudnya apa? Bukan tulis. Kalam tu maksud Melayu. Kalam ni apa? Datuk Zuhara? Bukan. Memanglah kalam dari segi makna secara zahirnya kata-kata. Puan Masila ahli kalam siapa? Puan Masila? Puan Melissa? Anak Ustaz Ridwan? Iaitu orang yang membincangkan akidah, menggunakan asas mereka ialah asas teori-teori akal atau teori-teori falsafah. Itu panggil ahli kalam. Okey? Ya? Tak seperti filosofer. Filosofers per se ialah filosofers. Okey? Tapi dia nak bincangkan masalah agama, dia pakai teori falsafah tadi, dia masuk dalam agama. You nak falsafah lah, terkejut macam mana pun, akhirnya sesat lah. Falsafah ni senang jadi sesat. Imam Syafi'i kata, aku kalau ahli falsafah ni sebatnya kata, cuba belajar falsafah, aku haramkan. Imam Daruqutni kata, aku haramkan belajar ilmu falsafah, sedangkan dia tak pernah belajar falsafah pun. Kata, aku benci ilmu falsafah, sedangkan dia tak pernah belajar pun. Dari bahawa orang yang belajar ilmu falsafah ni biasanya jadi sesat. Yang lebih buruk lagi, dia pakai ilmu falsafah tadi, dia nak pakai dengan dalil Quran. Bila dia bincang macam ni, jadi masalah-masalah sifat Allah Ta'ala, masalah-masalah akidah ni, dia gunakan konsep akal. Bukan gunakan akal. Kita memang kena guna akal pun, mana tak guna akal. Dia gunakan ilmu falsafah tadi, kaedah-kaedah akliyah atau falsafah ni untuk digunakan dalam kaedah agama. Faham ke tak faham? Nak saya tambah lagi contoh.
Contoh yang senang tu patah Arab kata dengan contoh boleh nampak jelas. Contohnya dalam bab sifat Allah lah paling jelas sekali. Kita kata Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita boleh melihat Allah akhirat kelak. Kan? Kita boleh melihat Allah. Dalam hadis yang sahih kata kamu semua akan dapat melihat Allah akhirat kelak jelas. Macam kamu lihat bulan yang terang akhirat kelak. Golongan ahli kalam kebanyakannya menafikan benda ni, menafikan hadis ni. Dia kata mana boleh nampak Allah, yang kamu nampak tu bukan Allah, yang kamu nampak itu ialah kebesaran Allah. Nampak dia ubah. Sebab apa? Kalau nampak Allah, maksudnya kalau kita ni nampak, maksudnya dia ada kedudukan. Bila kedudukan dia ada arah. Bila dia arah, dia bila bertempat dia mengisi ruang. Bila mengisi ruang dia berjisim. Bila berjisim dia berjirim. Benda yang berjisim ni makhluk. Dia tak boleh nampak Allah. Nampak tak? Dia punya kaedah. Kita ahli sunnah, datang dalil, percaya macam tu datang, kita dapat lihat Allah. Jangan fikir-fikirkan kaedah apa, berjisim, berjirim, apa benda ni semua ni kita campak tepi. Ini sifat Allah. Kita dapat melihat Allah. Macam mana? Yang sesuai dengan keagungannya. Adakah dia berarah tak arah? Arah tak arah ni ulama tak pernah bincang. Adakah dia bertempat tak bertempat? Tempat makan, apa perkataan bahasa Arab ni, tempat tu makan bahasa Arab bukan makan tu. Bahasa Arab tempat dia panggil makan. Mim, kaf, alif, nun, makan. Okey, makan ni tempat. Al-Quran tak sebut makan, hadis tak sebut makan, ulama-ulama sahabat tak sebut makan. Jadi kita sebut tak? Tak sebut. Jadi selesai masalah. Adakah masuk bertempat tak bertempat? Wallahu alam, aku tak tahu. Yang aku tahu dapat melihat Allah. Maksudnya kalau kau lihat Allah, kalau Allah Ta'ala tu dia ada arah. Arah tak ada arah tak sebut dalam hadis. Jihah bahasa Arab panggil. Jihah tak jihah aku tak tahu. Sebab kita ni jahil tentang kaifiyat. Kita tahu makna tapi kita jahil tentang kaifiyat, cara. Setengah orang kata akan senang kalau kita tak terima langsung, kan selamat akidah. Tak boleh pula, kita telah menolak hadis itu pula. Macam kata kalau kita kata Allah Ta'ala mendengar, kita mendengar tak? Jadi kenapa kamu kata Allah Ta'ala mendengar? Kamu dah samakan makhluk dengan Allah. Dia kata tak, pendengaran kita tak sama dengan Allah. Habis itu sama juga pelihatan kita kepada Allah tak sama macam pelihatan kita kepada cawan, bekeh-bekeh ni semua. Tak sama. Itu dasarnya. Ahli kalam, dia suka bincangkan masalah akidah ni. Dia gunakan kaedah-kaedah akliyah, mantik, falsafah apa semua. Jadi pening akidah tu. Banyak nas-nas dalam Quran dengan hadis berkenaan dengan sifat, dia tolak. Bahkan Mu'tazilah yang ekstrim, contohnya apa, dia tolak ada jin pun dia tolak. Malaikat pun dia tolak. Itu malaikat tak ada. Malaikat hanyalah perasaan baik yang mengajak kepada kebaikan dalam diri kita. Jin tak ada. Syaitan adalah hanyalah perasaan buruk yang ajak kita buat benda jahat. Itu dia punya penafsiran dia. Sebab dia kata mana boleh ada alam yang dia pakai akal. Bahkan dulu dalam majalah Al-Islam, saya sebut majalah Al-Islam terang. Beberapa tahun yang lepas, sekitar tahun 2003, 2002 macam tu, dia keluarkan majalah kata tidak ada azab kubur. Sebab pakai akliyat, ahli kalam. Kita tak belajar ahli kalam ni. Sebab tauhid yang kita belajar selama ni, tauhid sifat 20 tu semua tauhid ahli kalam tu. Wujud, qidam, baqa. Qidam, mana ada Allah Ta'ala sebut dalam Quran qidam sifat dia? Tak ada dalam Quran dengan hadis Allah Ta'ala sebut dia punya sifat qidam. Ya betul Allah Ta'ala tu qadim, dia sedia ada. Tapi Allah Ta'ala tak pernah kata sifat dia qidam. Tak pernah. Mukhalafatuhu lil hawadith. Itu semua akliyah semua. Bersalahan Allah dengan perkara yang baru. Sebab itulah dia kata Al-Quran itu kalamullah. Dia kata Al-Quran bukan kalamullah, makhluk. Nampak? Wahdaniyah, Allah Ta'ala itu satu dari segi zat ni. Maksud Allah Ta'ala tidak ada anggota. Jadi tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada semua. Dalam Quran kata Allah Ta'ala ciptakan Adam dengan tangan dia,
Dalam hadis kata Allah Ta'ala pijak neraka tu sampai neraka kata cukuplah. Dalam Quran kata dalam surah Maryam Allah Ta'ala genggam bumi ni, Allah Ta'ala gulung bumi ni dengan tangan kanannya. Dia tolak semua ni. Tangan kanan bukan, tangan kanan kekuasaannya. Kaki tu bukan, kaki tu kekuasaannya. Allah Ta'ala ada mata. Allah Ta'ala kata bi'ayunina, Allah Ta'ala kata kami melihat dengan mata. Mata Allah kata mata Allah lah. Menisbatkan sifat ain bagi Allah. Tapi mata Allah, kita isbat tak mana mata? Mata je mata. Tapi hakikatnya tak sama. Itu yang kita bezanya ahli sunnah dengan ahli bidah. Ahli bidah dia tolak semua sifat-sifat ni. Ahli bidah dia tolak semua sifat, dia takwilkan atau dia tolak. Dia 3 golongan dalam masalah sifat ni. Sama ada dia tolak terus sifat terus, dia tolak terus ayat tu. Seperti Jahmiyah. Dia tolak sebut tak boleh pakai ayat ni, buang terus. Ini paling teruk, ekstrim. Ada pula cara dia apa? Dia ubah makna. Cara kedua pula dia kata ayat tu ada, tapi ayat tu kita tak boleh beriman dengannya. Kita diam je. Kita diam. Nak kata mendengar pun jangan cakap. Sebab tu dia kata Allah Ta'ala betul Ar-Rahman, nama Allah Ta'ala, tapi Ar-Rahman bukan maksudnya penyayang. Dia hanya nama je. Macam kita ada nama, nama kita Abdul Rahman, tak mesti dia penyayang. Bukan Abdul Rahman, orang lain lah. Kata nak kata nama orang tu, nama dia Syakur, tapi dia paling kedekut sekali. Atau nama dia Karim. Macam mana dia kata sama macam manusia lah, ada manusia nama Karim tapi dia kedekut. Lepas tu juga Allah Ta'ala nama dia Ar-Rahman. Rahman tu maksudnya penyayang kan, pemurah kan. Dia kata tak, bagi mereka ni nama tu hanya nama je. Alam, ismun alam. Macam nama ni Alafonte, tak ada makna. Ni mana boleh dalam kaedah ahli sunnah kita kata nama Allah dibawa makna. Bila Allah Ta'ala sebut dia Ar-Rahman, maka Allah Ta'ala tu penyayang. Dia Ar-Rahim, dalam tu dia ada sifat penyayang. Bila dia kata dia Ar-Ghafur, dalamnya dia ada pengampun. Ini golongan kedua. Golongan yang ketiga pula, dia tadi tak beriman langsung kan, tak terima makna, tak betul dia panggil. Yang ketiga ni dia terima tapi dia ubah makna. Dan tadilah tangan tadi kekuatan, tak boleh kata tangan. Kalau tidak nanti kita kata Allah Ta'ala ada tangan anggota macam kita. Dia kata tidak, tak sama. Ini golongan-golongan yang ada pada sifat-sifat Allah ni, beberapa bahagian lah yang kita kita akan jumpa. Dan banyaklah sekarang dekat Malaysia ni golongan macam tu. Lepas tu bila kita kata dia mengkafirkan ustaz-ustaz kita yang kata Allah Ta'ala ada atas arash, dia kafir kan. Dia mengkafirkan ustaz-ustaz kita yang kata, bila ustaz-ustaz kita kata Allah tu di atas arash, dia kata kafir. Di antara intipati yang ilmu hakikat tak ada. Hakikat, makrifat apa semua tu, itu geng-geng mereka lah semua, okay? Tapi itu sufi. Macam orang explain Isra Mi'raj. Dia kata berada di satu kedudukan yang tinggi, bukan tinggi naik atas. Kedudukan yang tinggi, special. Macam kita dalam office lah, macam hotel, ada hotel 5 bintang, ada hotel 4 bintang, tapi semua siapa? Nampak tak? Dia punya pakai akal dia tu. Punya ada pakai akal dia. Dia kata macam ni kita lah, kita ada hotel 2 bintang, hotel 3 bintang, hotel 4 bintang. Kedudukan berbeza, ada tinggi ada rendah. So, tapi tak semua dalam satu floor. Maka kita kata maksudnya bila Allah Ta'ala naik ke langit yang kedua, maksudnya level yang kedua, tak semestinya lebih tinggi. Nampak tak? Dia cuba, ini kita takwil. Macam mana pula dengan hadis Nabi kata jarak di antara kedua 500 tahun perjalanan? Nabi sebut Allah Ta'ala ni, kita kata ahli kalam. Panjang cerita ahli kalam ni, iaitu dialah pelaku yang berikhtiar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang demikian. Maksudnya Allah Ta'ala memang ada kehendak. Okey, kat sini kata ahli kalam faham perkataan ikhtiar tu tadi kehendak. Ini kesimpulan daripada perenggan ni. Ahli kalam kata perkataan ikhtiar tu ialah kehendak. Okey, kata Ibn Qayyim, memanglah Allah Ta'ala berkehendak. Betul? Allah yaf'alu ma yasha'. Allah Ta'ala buat apa yang dia nak. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala setiap perkara yang dia nak, dia boleh lakukan. Ma sya'allahu fa'al wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala nak berlaku, apa yang Allah Ta'ala tak nak tak berlaku. Itu maksudnya iradah, betul tak? Kehendak.
Akan tetapi maksud ikhtiar di sini dalam ayat di atas ni bukan makna tersebut. Makna ikhtiar seperti di atas masuk dalam cakupan firman Allah mencipta apa yang dia kehendaki, iaitu kehendak tu memang ada dalam Quran, menciptakan apa yang dia kehendaki. Sebab dia Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan kecuali atas kebebasannya untuk berbuat. Maksudnya apa ni? Maksud Allah Ta'ala bebas nak buat apa. Allah Ta'ala bukan macam kita. Kadang-kadang kita buat sebab terpaksa, betul tak? Kita kadang-kadang buat terpaksa. Sebab apa kamu buat ni? Terpaksa, nanti kan tak dapat gaji, tak dapat makan, tak dapat ini, tak dapat itu. Allah Ta'ala bukan macam tu. Kita tak boleh memaksa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat bukan di atas paksaan manusia, bukan atas pressure daripada orang lain. Tak, dia buat apa yang dia nak. Ya, betul. Masuk pula dalam cakupan firman-Nya apa yang dia kehendaki, iaitu kerana kehendak merupakan kebebasan. Itu kita kata Allah Ta'ala kebebasan dia mutlak, kehendak dia mutlak. Kita berkehendak juga, tapi kehendak kita terbatas, betul tak? Nak makan aiskrim, pergi kedai tutup, nampak? Betul tak? Biasa tak macam tu? Biasa, nak makan cendol, buka tutup kedai cendol, tak ada dah, tak jual lah. Nampak tak? Nak pakai baju pink pagi petang ni, nak pakai, rupanya maid lupa basuh. Betul tak? Biasalah tu, maksud kita berkehendak, tapi kehendak kita terbatas. Itu maksud dia. Adapun yang dimaksud ikhtiar pada ayat di atas adalah memilih dan mengkhususkan. Yang ni kita nak, ini point dia. Maksudnya Allah Ta'ala dicipta alam, tapi dan dia yang memilih di antara alam-alam ni mana yang terbaik, mana yang afdal, mana yang kurang afdal, mana yang lebih baik dari segi dalam makhluk dia. Ada makanan, ada sayuran terbaik dari segi vitamin C, ada sayuran terbaik dari segi vitamin D, ada makanan baik dari vitamin E. Nampak tak? Lepas tu kita pakai macam-macam. Sekejap sapu vitamin E, tu sapu apa pula? Tahu vitamin D, sapu apa pula? Macam-macam kita buat. Sebab Allah Ta'ala telah yakhtar, dia memilih dari antara makhluk dia apa yang nak bagi kelebihan pada setiap makhluk tersebut. Itu termasuk rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia adalah ikhtiar sesudah penciptaan, sedangkan ikhtiar umum adalah sebelum penciptaan. Yang ni, ayat ni pening sikit lah. Maksudnya sini, sebelum Allah Ta'ala cipta tu, Allah Ta'ala dah pilih dah apa yang nak cipta, betul tak? Itu ikhtiar sebelum penciptaan. Dalam banyak-banyak roh tu, dalam banyak-banyak alam roh tu, yang mana menjadi manusia? Pilihan Allah tak? Pilihan, okey deh. Kemudian dah terpilih, dah jadi pula manusia. Dan antara manusia banyak-banyak ni, mana manusia yang paling baik? Pilihan Allah juga kan? Jadi dia kata pemilihan sebelum kejadian dan pemilihan lepas kejadian. Berat dah, start berat dah Ustaz kitab ni. Tak apa, sabar, kejap lagi dia ringan lah. Ni bab mula-mula ni dia berat. Lepas bab pertama kan, bab nama Nabi tu ringan lah tu. Sedangkan yang pertama adalah ikhtiar, kebebasan memilih untuk mencipta. Pendapat paling benar di antara kedua pendapat adalah hendaknya bacaan diberhentikan secara sempurna pada lafaz wa yakhtar. Ini bahasa Arab lah. Ini bahasa Arab punya panjang-panjang, sebagaimana dia menyendiri dalam penciptaan. Jadi maknanya adalah ikhtiar itu bukan hak mereka. Maksudnya ikhtiar tu, memilih ini bukan hak manusia. Bahkan hak pencipta sahaja. Sebagaimana dia menyendiri dalam penciptaan. Maksudnya apa tu? Dia menyendiri dalam penciptaan. Maksudnya dia seorang yang menciptakan alam ni, tak perlukan makhluk lain, tak perlukan pembantu, tak perlukan apa. Wa ma lahum min zahir. Dalam Quran kata wa ma lahum min zahir. Dia tidak ada zahir, pembantu pun tak ada, partner pun, syarik pun tak ada, zahir pun tak ada. Nampak? Maka dia menyendiri pula dalam hal memilih di antara ciptaan. Tak ada hak bagi sesiapa pun untuk mencipta dan memilih selain dia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengetahui letak-letak pilihannya, mana tempat-tempat dia nak pilih, tempat-tempat keredaannya. Ni nak masuk bab yang kita nak ni.
Iaitu Allah Ta'ala pilih mana tempat yang afdal, mana tempat yang dia redha, mana tempat yang dia tak redha. Ada apa yang layak dipilih dan tidak layak dipilih. Mana yang layak kita buat. Lembu nak korban, bukan semua lembu kita ambil, betul tak? Ambil lembu kena umur 2 tahun, cukup 2 tahun, apa semua, tak cacat, dia tanduk dia tak pecah, apa semua, ekor dia sempurna. Maksudnya siapa yang pilih tu? Allah. Kita bukan kata saya nak lembu yang paling emas lah, apa warna apa semua. Bukan bilang itu, Allah Ta'ala pilih. Tidak dengan semua benda lah, benda pun. Makanannya, kenapa kita pilih makanan yang halal, tayyibah, kita kata. Ada binatang yang boleh makan, tak boleh makan. Ini pilihan Allah. Sebab itulah rububiyah Allah ni, kita bukan hanya kata Allah Ta'ala mencipta dan apa semua ni, tak. Dalam bab syariatnya, apa Allah Ta'ala telah buat kat kita tu, hukum tu Allah, rububiyah Allah Ta'ala juga. Iaitu dia yang layak memilih yang terbaik untuk kita. Sebab itulah kita kata orang yang tak ikut perintah Allah ni, maksudnya dia ada cacat pada rububiyah pada Allah Ta'ala, iman kepada rububiyah tadi. Sebab kalau dia percaya Allah Ta'ala pilih alam ni, dia kena percaya juga Allah Ta'ala telah memilih yang terbaik untuk kita. Allah Ta'ala telah pilih kita untuk solat. Allah Ta'ala telah pilih solat untuk kita, telah pilih puasa untuk kita, telah pilih zakat untuk kita, untuk kebaikan kita juga. Faham tak ni? Ini kita nak masalah kita. Bantahan bagi mengatakan bahawa lafaz mak kedudukan sebagai mausul, yang ni kita lompatlah. Ini dari segi bahasa Arab. Bahasa cerita pun mungkin separuh tak faham. Kita masuk yang ketiga terus. Poin yang ketiga. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan orang-orang kafir tentang usulan mereka untuk memilih. Iaitu orang musyrikin ni, dia nak pilih. Dan kehendak mereka agar hak ikhtiar memilih itu ada pada mereka. Pilih apa ni? Dia kata, kenapa tak turunkan Rasul daripada golongan ni? Kenapa tak turunkan Al-Quran tu dengan kertas? Kenapa tak bagi kita Nabi di kalangan malaikat? Nampak tak? Dia nak pilih dia sendiri pula. Yang ni yang Allah Ta'ala nafikan dalam Al-Quran. Lalu Allah SWT menafikan hal itu dari mereka, seraya menjelaskan keesaannya dalam hal memilih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang yang besar? Nampak? Pembesar-pembesar Nabi Muhammad SAW, walaupun dia betul keturunan pembesar, tapi ayah dia bukan pembesar. Dia anak yatim kan. Kalau kita baca kitab sirah Nabi itu, kitab Rahim Makhtum tu, masa orang-orang daripada kampung-kampung datang ke bandar Mekah nak cari anak kan, untuk disusukan nak upah tu, ya. Halimatus Sa'diyah ni, dia punya unta dia, kedai dia paling lembab sekali. Jadi orang lain pun unta-unta dan kedai-kedai mereka laju cepat pergi. Jadi bila sampai kat Mekah awal, dia orang pilih dia pilih anak orang kaya. Upah banyak. Itu dia pilih anak orang kaya. Sebab tu terdekat ni tak masuk tempat orang miskin, tempat orang kaya je. Macam tu juga perangai dia. Kan terdekat masuk kampung orang miskin, dia masuk dekat Ampang sana tu, UK, Taman UK, tempat orang kaya. Dekat Bangsa, Damansara. Dia tak masuk Segambut. Mana masuk Segambut tempat saya? Sebab tak kaya. Cerita lain dah. Cerita lain dah. Dia masuk pada Mekah tadi. Lepas tu dia nak, jadi anak orang kaya ni yang tak terpilih Nabi, sebab Nabi anak yatim apa semua kan. So saya kata ambil lah, apa upah pun dapat lah. Bila dia ambil saja Nabi Muhammad SAW, bila dia balik, dia paling laju sekali unta dia, kedai dia. Sampai orang kata, wahai hak, celaka kau, macam mana kau dapat ni? Tadi kau punya lembab, sekarang kau dah laju. Itu dia kata barakah Nabi SAW. Itu nampak tak? Nabi bukan di kalangan orang kaya. Betul, dia keturunan yang baik, tapi masa tu dia bukan anak orang yang kaya. Kan bukan Allah Ta'ala sebut wa wajadaka ailan fa'aghna. Kan? Wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah kami dapati kamu dalam keadaan ailan, miskin, wahai Muhammad? Fa'aghna, maka Allah Ta'ala telah mengkayakan kau. Okay? Dan dari satu negeri, Mekah dan Taif. Sebab Mekah dan Taif itu bandar besar. Madinah belum lagi terkenal masa tu. Apakah mereka yang membahagikan rahmat Rabbmu? Kata, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Ini poinnya. Adakah mereka yang membahagikan rahmat Tuhan kamu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah menentukan bagi mereka kehidupan mereka dalam dunia.
Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa darjat. Liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya, dan sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Betul tak Allah Ta'ala jadikan kita ni? Allah Ta'ala jadikan sebahagian kita ni lebih kaya daripada orang lain, betul tak? Jadi dengan orang kaya tu digunakan orang miskin, bukan guna maksudnya orang miskin ni kerja dengan dia. Nampak tak? Siapa yang buat benda ni? Allah. Allah Ta'ala telah memilih di antara kamu ni, ada yang jadi kaya, ada yang jadi kurang kaya dan bekerja dengan orang kaya tadi. Kalau Allah Ta'ala telah memilih ni, takkan apa dalam bab memilih Rasul engkau yang pilih? Allah Ta'ala, itu hujah Allah Ta'ala ni. Aku yang bagi membahagikan ma'isyatahum, aku yang bahagikan kehidupan mereka di dunia ini, aku yang bagi rezeki. Tapi dalam bab memilih Rasul, kenapa engkau pula yang nak pilih Rasul? Wahai orang musyrikin. Itu Allah Ta'ala nak bagi tahu. Dalil bahawa macam mana Allah Ta'ala telah membahagikan rezeki kita, macam tu juga kita redha dan kita terima. Begitu juga Allah Ta'ala jika telah menurunkan Rasul, menurunkan syariatnya, kita juga kena terima. Itu Allah Ta'ala bagi poin kat kita. Dan rahmat Rabbmu wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat Rabbmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Apa maksud dia? Rahmat apa ni? Dan rahmat Rabbmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Siapa? Apa benda rahmat tu? Siapa? Rahmat Rabbmu ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Quran dan Rasul. Mana Quran, wahyu ini, wahyu itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan daripada harta dunia ini. Ini sama macam ayat Allah SWT, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ada ayat dalam Quran Allah Ta'ala sebut, dengan rahmat Allah dan dengan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu ini, maka dengan itu lebih layak kamu bergembira dengannya. Bila rahmat tu, sebagian para sahabat dia ingat rahmat tu harta. Bila dia pergi balik perang, dapat harta rampasan perang yang banyak, dia kata, ini yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala ni. So dengan rahmat kamulah kamu patut berbangga, dan lebih baik pada apa yang kamu kumpulkan. Kata Umar radhiyallahu anhu, bukan. Rahmat itu ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dengan Rasul yang paling layak untuk kamu bergembira. Lepas tu kita paling bergembira bila kita dapat belajar hadis. Paling bergembira bila kita tahu sunnah. Kita kalau dapat bonus 500 apa tu, BRIM tu, kita tak dapat lah. Orang kasihnya teman-teman tu tak dapat BRIM, serambut dapat. Modal ni tak boleh pakai kat sini lah, modal ceramah ni dekat serambut boleh. Kita dapat bonus ke apa ke, itu paling gembira. Tak, sedangkan dapat tahu satu sunnah Nabi, dapat tahu satu ilmu, itu lebih patut kita lebih bangga. Lepas tu Imam Syafi'i rahimahullah kata, bagaimana perasaan kamu bila dapat satu ilmu? Kata, orang tanya pada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata, bila aku dapat satu ilmu tu, rasa macam sedap satu badan. Kata, tak boleh bayangkan satu ilmu, bila aku dapat faham satu ilmu tu, tak sama dengan benda yang lain. Kata, seronoknya. Sebab tu itu menyebabkan dia bertambah-tambah lagi, nak tambah ilmu. Dia bukan boring. Bila tak ada kelas, itu kita itu kita terbalik wallahu alam. Allah SWT mengingkari sikap mereka yang menentukan pilihan sendiri dan mengkhabarkan bahawa yang demikian bukan hak mereka. Bahkan ia adalah hak zat yang telah membahagikan kehidupan mereka yang terdiri daripada rezeki, kesempatan dan ajal. Demikian pula dia yang mengurniakan, membahagi kurnianya di antara orang yang memiliki keutamaan sesuai ilmunya dengan pilihan yang tepat. Siapa yang layak mendapat kurnia itu dan siapa pula yang tidak layak. Dialah yang telah mengangkat darjat sebagian mereka atas sebahagian yang lain, membahagi kehidupan di antara mereka dan membahagi darjat keutamaannya adalah kelebihan masing-masing. Hanya dia semata pembahagi hal-hal itu, bukan yang selainnya. Demikian pula ayat di atas jelaskan padanya keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan dan ikhtiar tadi, kebebasan memilih, dan bahawa Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui menempatkan pilihannya. Seperti firman-Nya, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'minu hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah
apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang diberikan kepada utusan-utusan Allah, iaitu dengan nabi-nabi sebelum ni lah. Mereka tak nak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Maksudnya Allah Ta'ala lebih tahu siapa yang nak bagi risalah tersebut. yakni Allah lebih mengetahui tempat yang cocok, yang sesuai untuk menempatkan pilihan, kemuliaan, kekhususan risalah serta kenabian maupun hal-hal yang lainnya. Macam orang Yahudi mempertikaikan Rasul di kalangan orang Arab. Nampak jugalah. Dia memilih, dia rasa dia yang layak untuk memilih Rasul di kalangan mana. Macam kita juga. Kita rasa, kenapalah solat subuh ni pukul 5.30, kan bagus pukul 8. Tak. Allah Ta'ala yang layak, dia yang memilih untuk kita untuk bangun pukul 5.40 tu. Ada yakhtar, dia yang yakhtar, dia yang buat pilihan, bukan kita. Keempat, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensucikan dirinya dari kesyirikan, daripada kesyirikan mereka yang menjadi konsekuensi dari usulan dan keinginan mereka untuk memilih. Maksudnya, kalau Allah Ta'ala bagi juga pilihan kepada manusia, maksudnya telah berlaku syirik di situ. Bukankah tadi memilih itu rububiyah Allah? Kan? Sifat Allah, dia munfarid, dia yang layak untuk memilih. Bagaimana pula dia mencipta dan apa semua, kemudian memilih juga diberi kepada makhluknya. Kat sini sama juga. Kata Allah Ta'ala sebut, makana lahumul khiyarah, sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, Maha suci Allah dan maha tinggi daripada apa yang mereka telah persekutukan. Nampak Allah Ta'ala kata kalau mereka tu ada, mereka ni nak memilih juga, maka mereka telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal kesyirikan mereka tidak berkonsekuensi menetapkan penciptaan yang lain. Betul, dia tak kata ada pencipta yang lain. Dia tak kata selain daripada Allah ada pencipta. Tidak, orang musyrikin kan. Orang musyrikin bila ditanya siapa yang menciptakan langit apa semua, dia akan kata Allah. Yang kita makruf dalam Quran banyak kali sebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan Allah. Jadi kat situ dia sama dengan kita. Tapi dalam hal memilih apa yang patut diikut, apa yang tak patut diikut tu, mereka rasa mereka lebih layak. Lalu Allah Ta'ala gelar mereka dengan syirik. Lepas tu orang kata Allah Ta'ala ada wakil di muka bumi yang berhala-berhala, maka mereka telah memilih bagi pihak Allah wakil-wakil di muka bumi. Kat situ jadi syirik. Sebab itulah kita kata bertabarruk, ambil berkat-berkat benda ni tak boleh syirik. Macam mana kamu kata dia ni berkat? Macam kamu kata busuk ni berkat? Dia kata siapa telah memilih? Kalau kamu kata kamu telah pilih bagi Allah Ta'ala busuk ni berkat, maka kamu telah syirik pada rububiyahnya. Nampak tak? Orang tak faham masalah ni. Dia kata tak lah, kita percaya Allah Ta'ala Tuhan. Musyrikin pun percaya Allah Ta'ala Tuhan. Poin ni orang tak faham. Dia kata kalau mana ada syirik ustaz, kita still lagi believe in Allah, kita still lagi solat. Tak. Kena musyrikin pun pergi haji. Lebih hebat kau tak pergi haji lagi, musyrikin pernah pergi haji dah. Tapi nampak, dalam dia memilih benda ni berkat, benda ni tak berkat, sebabkan mereka berlaku syirik. Allah Ta'ala gelar mereka syirik. Keempat, poin yang keempat ni. Yang kelima, bahawa hal ini serupa dengan firman Allah. Hal ini serupa dengan firman Allah, dalam surah Al-Hajj tu, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah. Nampak, seru selain Allah, berhala, tok syekh, guru, habib, apa ke seumpamanya, Abdul Qadir Jalani, Syaikhul Qadir Jalani ke, segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walau istama'ulah, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merebut sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Betul tak? Lalat datang ambil kita punya roti canai tu, itu boleh kata nak tangkap balik lalat tu ambil balik kat tangannya, bukan boleh. Nak bunuh dia pun tangkap dia pun susah, ya? Maksudnya lemah tak kita? Lemah, kita ni lemah. Lalat pun kita tak boleh rampas barang daripada lalat. Nyamuk Aedes pun susah, dia gigit, dia kena. Maka lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah.
Maksudnya makhluk tak layak untuk disembah. Ni pula kalau lalat hinggap atas hidung. Waktu satu khalifah dulu, dia kata lalat hinggap kat hidung dia, dia datang hinggap lagi. Dia tanya dia punya menteri dia, ulama lah, Apa ni, tanda apa ni? Apa tanda? Dia kata, tanda bahawa kau ni hina. Kau sama dengan makhluk lain. Kau walaupun kau raja, lalat pun telah menghinakan kau. Lalat boleh hinggap atas hidung kita. Bukan kata raja lalat tak hinggap, bukan. Tak? Itu hina, sama, kita sama-sama lemah. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa, lagi maha kuat, lagi maha perkasa. Kasihnya Allah Ta'ala nak kata mereka nak pilih, nak pilih berhala-berhala sebagai seruan. Allah Ta'ala tengok, lemah betul kau punya pilihan tadi. Kamu tak ada pilihan. Kalau lalat atau ambil pun kamu tak boleh nak memilih. Kemudian Allah SWT berfirman, Allah memilih utusannya dari malaikat dan dari manusia. Inna Allahu astafi minal malaikati rusula wa minan nasi innallaha sami'un basir. Allah Ta'ala telah pilih utusan daripada malaikat. Betul tak? Dan banyak-banyak malaikat, bukan semua malaikat hantar wahyu. Malaikat hantar wahyu mana? Jibril. Dan banyak-banyak manusia, bukan semua jadi rasul, jadi nabi. Dan banyak-banyak nabi, bukan semua jadi rasul. Dan banyak-banyak rasul, tak semua jadi ulul azmi. Dan banyak-banyak ulul azmi, tak semua dapat maqamam mahmud, al-wasilah di akhirat kelak. Betul tak? Dan hadis Nabi SAW kata, al-wasilah itu tempat yang paling mulia, tak layak melainkan satu hamba jadi hamba Allah Ta'ala. Dan aku berharap aku termasuk dalam orang tersebut. Oleh itu siapa yang mendoakan aku dapat wasilah tersebut, maka dia baginya layak untuk mendapat syafaatku di akhirat kelak. Itu doa lepas azan tu. Dan dari mana? Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya Allah lah, kepada Allah dikembalikan semua urusan. Hal ini juga serupa pula dengan firman-Nya, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Allah Ta'ala tahu apa yang kamu rasakan dalam hati dan apa yang kamu zahirkan. Serupa juga dengan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dan Allah mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkhabarkan kepada semua ayat ini tentang ilmunya yang mencakup pengkhususan tempat pilihan dengan apa yang dikhususkan padanya. Maksudnya tempat-tempat apa yang Allah Ta'ala lebihkan, siapa yang Allah Ta'ala layak untuk pilih. Kerana ilmunya bahawa tempat itu layak dipilih dan bukan yang lainnya. Renungkan. Redaksi itu maknanya siap lah. Siap maksudnya riwayat ayat ini, nescaya engkau dapat ia mengandung makna tadi, bahkan lebih daripadanya. Keenam, bahawa ayat itu disebutkan sesudah firman-Nya, dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru mereka seraya berfirman, apakah jawapan kalian terhadap para rasul? Ni akhirat kelak nanti. Allah Ta'ala akan tanya kita semua ni, apa yang kau telah buat, macam mana kamu telah sahut seruan Rasul. Kita bukan tanya, betul kita kata bukan urusan kita nak tanya perbuatan Allah. Kita yang akan soal tentang perbuatan kita. Sibuk Allah Ta'ala boleh nampak, tak boleh nampak ni apa, kita percaya beriman je lah. Sibuk Allah Ta'ala bukan atas arash, kita Allah Ta'ala terima je lah. Yang disibukkan kita ialah kita ni ikut cakap Allah ke tak ikut cakap Allah ni. Dan ingatlah di hari waktu Allah menyeru mereka, saya berfirman, apakah jawapan kalian terhadap para rasul? Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu. Kerana itu mereka tidak saling tanya-menanya. Adapun orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal saleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan Rabbmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya. Wa yakhtar. Sebagaimana Allah menciptakan mereka sendiri, maka dia memilih pula di antara mereka yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amalan yang saleh. Mereka pun menjadi pilihannya di antara hamba-hambanya dan yang terbaik di antara penciptaannya. Pemilihan ini kembali kepada hikmahnya dan ilmunya kepada siapa yang layak, bukan berdasarkan pilihan orang-orang musyrik tersebut dan usulan mereka. Maha suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Kita pause kejap, 1 minit. Penat lah. Terima kasih. Betul, Ibn Qayyim ni bahasa dia bahasa Arab dia tinggi. Orang yang baca dalam bahasa Arab pun pening, dia terjemah bahasa Melayu, bahasa Indon pula tu lagi dah 2 kali pening. Bahasa Indonesia tu.
Dua kali terjemah. Ha? Dua kali terjemah. Dua kali terjemah lah. Terjemah Malaysia pula. Sebab dia nak baca bahasa Arab tu, lepas tu dia nak fahamkan makna dia, kemudian dia nak terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oh, tu. Okey. Lepas tu kalau baca sendiri orang tak faham lah. Redaksi tu siap, maksudnya cara ayat tu dibawa atau ayat-ayat lain. Redaksi ni kita boleh juga kata syawahid, ayat-ayat lain. Siap. Redaksi apa Ustaz? Renungkanlah redaksi. Siyaq. Siyaq ni cara ayat tu diberikan. Bahasa Arab tu siyaq. Sin ya alif ta. Siyaq tu. Cara-cara ayat tu jelaskan. Fatadabbur bahasa Arab dia. Kita baca. Fatadabbur. Tadabburkanlah as-siyaq. Cara Allah Taala membentangkan ayat tadi. Kan Allah Taala kata macam mana? Lihatlah bagaimana aku telah membahagikan makanan kamu, membahagikan rezeki kamu, memilih di antara kamu siapa jadi orang besar, memilih di antara kamu siapa yang jadi baik. Oleh itu aku yang layak untuk pilih. Nampak cara Allah Ta'ala ni dia bawa Al-Quran ni dengan cara yang kita boleh terima secara akal dan jiwa kita. Dia tak kata aku pilih macam tu je, tak. Dia kata tengok aku dah pilih engkau. Di antara kamu ni ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cantik, ada yang kurang cantik, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang rendah. Oleh itu, kalau aku yang pilih kamu jadi macam ni, jadi Allah Ta'ala telah pilih antara kamu ni ada jadi Rasul, apa yang jadi, ada jadi Nabi, ada yang jadi saleh, ada yang jadi saleh, ada yang bertaubat, ada yang tak bertaubat. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Cuma persoalan yang timbul, biasa orang timbul kata, kalau ustaz, kalau orang yang pilih siapa bertaubat tak bertaubat, jadi saya ni yang terpilih ke tak terpilih? Soalan yang biasa orang tanya. Dia kata kalau tuan ni, tuan-tuan semua bertaubat kepada Allah, maka tuan-tuan orang terpilih lah. Itu je jawapannya. Kata Allah Ta'ala memilih. Di antara hambanya ada yang bertaubat, ada yang tak bertaubat. Jadi ustaz, saya ni terpilih untuk bertaubat ke tak bertaubat ustaz? Tanya, malam tadi bertaubat tak? Tak terpilih lah tu. Jawapannya itu, jawapannya. Kan kata Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala memilih antara mereka ada yang saleh, ada yang jahat. Saya ni yang terpilih untuk jadi saleh ke jahat ustaz? Kata, awak jahat ke saleh? Jahat. Awak terpilih jadi jahat lah. Macam tu je. Sebab pilihan Allah tu bukannya paksaan terhadap kita. Satu lagi, nampak tak? Bila Allah Ta'ala pilih di antara hamba yang saleh, adakah dia automatik dia terasa terpaksa je tiba-tiba bangun sembahyang subuh berjemaah? Itu juga ialah pilihan Allah, tapi bukan paksaan, bukan kita kata paksaan di atas hamba-Nya, betul. Betul juga Allah Ta'ala telah memilih Rasul di kalangan Nabi Muhammad SAW. Ada tak orang tak ikut Rasul tadi? Ada. Di sini Allah Ta'ala bagi juga kita ikhtiar. Bagi bagaimana Allah Ta'ala pada dia ada kehendak memilih. Kita ada kehendak tak? Kita ada kehendak. Cuma kehendak kita kata apa tadi? Terbatas. Kehendak kita terbatas. Masuk poin nota yang baru tu. Ikhtiar menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Okay, dalam bab ni nanti kita akan tengok bagaimana Allah Ta'ala telah memilih tanah haram, bagaimana Allah Ta'ala telah pilih masjid yang mana yang paling mulia, di antara bumi mana yang paling mulia, dalam banyak bumi itu binaan mana yang paling mulia, di antara bulan mana yang paling mulia, waktu mana yang paling mulia. Cantik bab ni. Dan pada hari-hari haji itu kan, hari-hari haji itu manakah hari yang paling banyak-banyak haji kan? Hari ada 8, 9, 10, 11, 12, 13. Antara 6 hari itu mana hari yang paling mulia? Ya. InsyaAllah kita akan tengok dalam bab ni. Apabila engkau mencermati keadaan daripada penciptaan ini, nescaya engkau menemukan padanya bahawa pemilihan dan pengkhususan itu menunjukkan rububiyah dan wahdaniyah Allah. Wadahnya dia bagi poin bawah tu 17. Rububiyah adalah keesaan Allah dalam perbuatannya, wahdaniyah adalah keesaan Allah dalam zatnya. Maksudnya Allah Ta'ala tu satu je lah, single. Kesempurnaan hikmah, ilmu dan kudrah kekuasaannya, bahawa dia adalah Allah yang tidak ada sembahan selain dia. Tak ada sekutu baginya yang mencipta sebagaimana ciptaannya, memilih sebagaimana pilihannya, dan mengatur sebagaimana pengaturannya. Pemilihan, pengaturan dan pengkhususan yang tampak pada alam ini merupakan tanda paling agung mengenai rububiyahnya. Faham tak ni? Faham lah, macam kita tengok sungai tu. Cantik tak Allah Ta'ala jadikan sungai macam sungai tu lah.
Kita kalau buat rumah, kadang-kadang kita dah buat plan baik-baik, bila buat kita rasa paling cantik. Kalau tengok rumah orang, Allah dia punya lagi cantik lah, betul tak? Siap dari renovate. Belum siap lagi renovate. Nampak tak? Itu kita. So, pemilihan kita bukan pemilihan yang terbaik. Tapi kalau kita pergi gunung, kita tak nak lagi lah gunung tu dia renovate lagi, betul tak? Kita tak Gunung Kinabalu, tak ada Gunung Kinabalu, kita renovate sikit lah, bagi cantik sikit. Tak lah. Kita kata ini perfect dah. Itu menunjukkan rububiyah Allah, kehebatannya, ilmunya, penguasaannya, banding dengan kita. Itu dia nak bagi tahu. Bukti paling besar mengenai wadahnianya, sifat-sifat kesempurnaannya serta kebenaran para rasulnya. Untuk itu kami akan menyitir sedikit di antara hal. Maksudnya kita akan sebut sedikit lah berkenaan dengan apa yang Allah Ta'ala pilih tersebut, sebagai peringatan bagi apa yang ada di baliknya dan menunjukkan kepada perkara selainnya. Nampak tak? Kata, antaranya apa? Allah SWT menciptakan 7 langit, lalu memilih yang paling tinggi di antaranya. Maksudnya dalam 7 langit tu Allah Ta'ala kat mana? Yang paling tinggi sekali, atas langit yang ke-7, kan? Sidratul Muntaha tu kan. Bila Nabi SAW naik Isra' Mi'raj tu, malaikat Jibril berhenti kat situ kan. Nampak tu? Ia dijadikan sebagai tempat tinggal malaikat-malaikat yang didekatkan, muqarrabin. Malaikat muqarrabin. Malaikat juga ada banyak. Tak semua malaikat dapat duduk paling dekat tersebut. Malaikat muqarrabin saja. Dikhususkan dengan kursi. Dan dia mengkhususkan, buang satu dengan tu, dan dia khususkan dengan apa pula? Dengan kursi dan arasnya. Maksud langit ke-7 tadi, ada pula atas dia kursi, lepas tu ada pula arasnya atas kursi tadi. Serta dijadikan sebagai tempat bagi siapa yang dikehendaki di antara ciptaannya. Maka ia memiliki keistimewaan dan keutamaan atas langit-langit yang lain. Ini pemilihan dari segi langit. Sekiranya tidak ada keistimewaan lain kecuali kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, nescaya hal itu sudah cukup sebagai keistimewaan bagi. Maksudnya dalam banyak-banyak langit mana paling istimewa? Langit ke-7. Sebab apa? Padanya tempat tinggal malaikat yang hebat-hebat, padanya ada kursi, padanya ada arasy atas dia, dan dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Ibn Qayyim, kalau tak ada langit, tak ada kursi, tak ada arasy, tak ada Sidratul Muntaha, tak ada malaikat, dia tetap paling afdal sebab dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengutamaan dan pengkhususan ini meski terdapat kesamaan menteri bagi langit-langit itu, walaupun nampak dari segi mungkin langit itu semua sama, merupakan dalil sangat jelas yang menunjukkan kesempurnaan kudrah, kekuasaan dan hikmahnya, dan bahawa Allah mencipta apa yang dia kehendaki serta memilihnya. Maksud dia kata apa? Walaupun langit itu dari segi fizikal dia mungkin semua sama, tapi disebabkan dia itu lebih dekat dengan Allah, maka dia terpilih. Jadi kalau kita baca kitab ni, kita akan dapat kenapa Ibn Qayyim sebut benda ni. Sebab nak tahu nanti kan siapa yang ikut sunnah Nabi ni, yang bila Allah Ta'ala pilih terbaik, maka dia lah yang paling dekat dengan Allah SWT akhirat kelak. Dan nanti kita akan tengok nampak cara makanan, cara pernikahan, cara pergaulan, cara apa semua ni, yang Allah Ta'ala telah pilih itu yang terbaik. Bila kita buat yang terbaik-terbaik semua ni, kita akan jadi lebih dekat dengan Allah. Walaupun dari segi hakikatnya kita semua sama, kita daging, kulit, apa semua sama, rupa pun sama, hidung, tapi dari segi kedekatan sebenarnya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ni nak beritahu sebenarnya mukadimah ni. Contoh lainnya adalah pengutamaan Allah terhadap syurga Firdaus dan syurga-syurga lainnya, memberi keistimewaan dengan menempatkan arasnya di atas atap syurga tersebut. Banyak-banyak syurga paling tinggi syurga Firdaus, dan atas syurga Firdaus arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya bawah tu, hadis nota kaki 18 tu, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dalam kitab Zadul Ma'ad ni ada lebih daripada 300,000 hadis. Yang kita sedar. Nampak dia atas tu dia bagi point tu kan. Sebenarnya ada hadis bawah tu. Lebih dari 3,000 hadis, 300,000 hadis lah yang dihafal oleh dia. Tapi dalam kitab ni ada lebih kurang 3,000. Jadi kalau kita khatam kitab ni 3,000 lah hadis kita baca. Semoga Allah Ta'ala bagi kita kekuatan. Kita baca cepat-cepat sikit. Jadi tauhid pada nama bab wa kana arshuhu 'alal ma', dan bab bahawa sesungguhnya arasy Allah di atas air. Mendengar tak hadis tu? Ma kana Allah
sebelum Allah Ta'ala ada. Dan wa arshuhu al-ma', dan arsh Allah di atas air. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di syurga terdapat 100 tingkatan. Syurga ada berapa pintu? 8. Berapa tingkat? 100. Disiapkan Allah untuk orang yang berjihad di jalannya. Jarak antara setiap 2 tingkat sama jaraknya antara langit dan bumi. Bukan langit dunia, bukan langit ni, langit kita ni, langit yang pertama tu, mungkin lebih daripada galaksi tu. Apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah kepadanya Al-Firdaus. Sesungguhnya adalah syurga terbaik dan tertinggi. Itu jangan kita kata, Tuhanku, aku tak layak masuk syurga-Mu. Jangan kata macam tu. Wa ya sa'alta fas'al firdaus. Bila kau minta syurga Firdaus terus, walaupun kita tahu kita tak layak, tapi ya Allah, aku bagilah aku syurga Firdaus. Husnuzan billah, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tengok juga, kalau dia buat maksiat, jangan kata dia sangka. Kalau dah taubat lah. Kalau dia tengah buat maksiat, minum arak, ya Allah, bagilah aku syurga Firdaus, tak kena lah. Itu penghinaan kepada Allah. Kalau dia kata dia dah taubat, dia sebab salat, cuma dia rasa diri dia tak sempurna lagi, tetap juga minta. Idza sa'alta fas'alil firdaus. Bila kau mintalah Firdaus. Di atas arasy Rahman, dan darinya memancar sungai-sungai syurga. Maksudnya daripada syurga Firdaus tu turun sungai-sungai pada syurga-syurga yang lain. Dalam sebahagian athar disebutkan, sungguhnya Allah SWT menanamnya dengan tangannya dan memilihnya untuk yang terbaik di antara penciptaannya. Sekali lagi, tangan tadi kan, kita percaya tak dia tangan? Tapi siapa kata dengan tangan makhluk? Tak. Bagaimana tangan tersebut? Tak tahu. Sila lukiskan? Tak tahu. Senang cerita, habis. Apa masalahnya? Tak boleh tak kita kata tangan tu kudrat, kekuasaan? Tak boleh. Tak boleh. Tangan istangan, jangan kata kudrat. Apa yang menyebabkan kamu rasa kamu lebih pandai pilih perkataan daripada Nabi SAW? Kalau Nabi pandai bahasa Arab, takkan Nabi tak nak pilih kudrat? Kenapa nak pilih tangan? Wallahu a'lam bishawab. Contoh lainnya adalah Allah SWT memilih malaikat-malaikat terbaik di antara malaikatnya, seperti Jibril, Mikail dan Israfil. Adalah banyak malaikat tu, malaikat 3 ni yang paling top lah. Sebab tu Nabi sebut dalam doa iftitah, Allahumma rabba Jibril. Mana yang betul, Jibril ke Jibril? Dua-dua boleh. Dua-dua pernah disebut dalam hadis. Jibril pun betul, Jibril pun betul. Okey? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnih innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, wahai Rabb Jibril, Rabb Mikail, Rabb Israfil. Mikail malaikat apa? Malaikat apa? Mikail malaikat apa? Bukan hujan semata-mata, malaikat rahmat juga, bawa rahmat. Israfil, peniup sangkakala. Sangkakala tu apa? Terampet lah kita kata, peniup akhirat kelak, Israfil. Betul lah, malaikat orang Yahudi dia tak suka Jibril, dia suka Mikail. Lepas tu jangan selalu tak nama anak orang Michael tak? Mikail. Malaikat Mikail, malaikat rahmat. Orang Yahudi jumpa Nabi, kata, siapa yang malaikat apa yang bagi kau wahyu ya Rasulullah? Malaikat bagi aku wahyu, malaikat Jibril. Orang Yahudi kata, oi, mana boleh, Jibril tu malaikat yang peperangan, malaikat istilah perangan, malaikat yang turunkan azab kan. Bukankah malaikat yang turunkan azab pada kaum Nabi Lut, malaikat Jibril, dia yang pergi congkil kaum Nabi Lut tu. Jadi kata, kan bagus kalau malaikat yang datang pada engkau wahyu, malaikat Mikail. Pandai pula dia pilih. Sekali lagi, dia pula yang pandai pilih. Okey? Nampak tak? Kemudian dia kata apa? Engkau memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang mereka perselisihkan. Berilah, engkau yang putuskan. Kalau kita berselisih tentang suatu perkara, keputusan ni adalah keputusan Allah, mana Al-Quran dan Sunnah. Berilah aku petunjuk kepada kebenaran dalam hal yang diperselisihkan dengan izinmu ya Allah. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk bagi siapa yang engkau kehendaki berjalan yang lurus. Bagus doa ni.
Ini doa iftitah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca nota kaki kat bawah tu, ada riwayat Muslim sahih dalam salatul musafirin, doa fi salatul lail wa qiyamihi wa salat malam. Hadis daripada Ummu Salamah bahawa Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dengan apakah biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya apabila salat pada malam hari? Maksudnya bila salat malam, Nabi baca doa iftitah dia apa? Nabi dia menjawab, biasanya beliau SAW salat pada malam hari, beliau memulai salatnya dengan mengucapkan Allahumma Rabba Jibril. Jadi bolehlah kita baca doa iftitah. Doa iftitah ni banyak pelbagai. Nabi buat pelbagai supaya kita pun tak boring. Taklah sama je daripada sekolah rendah dulu kan. Dari 20 tahun tu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kita pun makan nak sekali-sekali nak tukar, nak makan pizza, nak makan mie, nak makan nasi. Asam pedas, tetap lagi kalau Melaka balik Melaka, mak ni tetap lagi asam pedas. Sekali buatlah masak lemak. Macam itulah. Itu juga kita dalam solat ni ada banyak bacaan, buat bacaan pelbagai. Tapi ustaz dah tak ingat lah ustaz. Itu nak buat macam mana? Dah lambat baca, dah lambat belajar kata, nak hafalnya susah. Sampai Rabbi Israfil dia, boleh lah juga. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Penyebutan ketiga malaikat itu kerana kesempurnaan, pengkhususan dan keistimewaan mereka serta kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak malaikat selain mereka di langit, betul tak? Amma ya'lamu junuda rabbika illahu, tak diketahui jumlah malaikat berapa banyak, namun tidak disebutkan kecuali mereka bertiga. Jibril penyampai wahyu yang merupakan sumber kehidupan hati dan ruh. Kita baca, cantik tak? Kenapa Allah Ta'ala sebut tiga malaikat ni hebat? Pertama, Jibril penyampai wahyu yang merupakan kehidupan hati dan ruh. Mikail pengurus hujan yang menjadikan sumber kehidupan bumi, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan Israfil peniup sekekala yang bila dia meniupnya, maka dengan izin Allah tiupan itu menghidupkan orang-orang yang mati. Nampak tak? Pada tiga-tiga malaikat ni memberi kehidupan. Ya, maksudnya dengan roh hidupnya hati, dengan hujan hidupnya badan, dan dengan akhirat tadi kehidupan yang kekal abadi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut tiga malaikat ni, kehebatan tiga malaikat ni. Demikian pula, bab Rasul pula. Sikit lagi lah. Allah SWT memilih para nabi di antara anak keturunan Adam alaihimussalatu wassalam. Mereka memilih berjumlah 124,000 nabi, betul? Ini sahih. Namun Allah memilih para rasul di antara nabi itu yang berjumlah 313 rasul. Ini betul juga. Tapi tak ada kena-mengena dengan askar Abu Ya'syari dulu, dia ada 313 orang. Dia tak ada kena-mengena lah. Sebagaimana tercantum dalam hadis Abu Dzar yang dikutip oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban dalam sahihnya. Apa hadis tersebut? Nampak? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada pentahqiq kitab ni. Dia bawa hadis tu, dia letak dalam nota kaki. Tak payah kita pergi buka cari. Mari kita baca bawah tu. Hadis Ahmad Mustad dan sanad terdapat 3 perawi yang lemah, tentang Ibn Hibban secara panjang lebar, dan sanad terdapat Ibrahim bin Hisham Al-Ghassani, Abu Hatim dan selainnya. Dia adalah pendusta, maksudnya hadis ni lemah lah. Imam Ahmad meriwayatkan pula daripada Musnad dari Abdurrahman, namun pada sanadnya terdapat 3 perawi yang lemah. Lalu Al-Hakim mengutip dalam kitab Mustadrak daripada Abu Umamah bahawa ada seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Adam seorang Nabi?" Beliau SAW menjawab, "Benar, diajari dan diajak bicara." Lalu lelaki itu berkata, "Berapa lama di antara dia dengan Nuh?" Beliau menjawab, 10 abad. Lelaki itu bertanya, "Berapa lama antara Nuh dan Ibrahim?" Beliau SAW menjawab, 10 abad. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, berapakah jumlah Rasul?" Beliau SAW menjawab, 315 Rasul, kelompok yang sangat besar. Hadis ini dhaif tadilah. Cuma hadis ini dhaif. Sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim seperti dikatakan oleh Al-Hakim dan dipersetujui oleh Al-Zahabi. Dalil bahawa ulama ada yang kata pandangnya sahih, ada yang pandang hadis ini tak sahih lah, dhaif. Tapi dalam bab ni boleh ada masalah tak? Tak ada masalah, ni bab maklumat je. Allah memilih, dari tadi banyak-banyak makhluk 120,000 nabi. Dalam banyak-banyak nabi 313 rasul. Dan rasul tu ada pula yang jadi ulul azmi. Allah memilih ulul azmi di antara para rasul yang jumlahnya 5 rasul yang disebutkan oleh dalam Quran dan surah Al-Ahzab dan surah Asy-Syura, iaitu Allah, "Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian daripada nabi-nabi dan darimu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa bin Maryam, dan firman-Nya, dan dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh, dan apa yang telah diwasiatkan kepada kamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, iaitu tegakkanlah agama dan jangan kamu berpecah belah tentangnya." Maksudnya 5 lah. Telah mensyariatkan kepada kamu Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa AS.
Kemudian dipilih pula di antara dua ulul azmi itu dua khalil, kekasih. Maksudnya antara dua tu ada dua kekasih yang paling besar sekali, iaitu siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi Ibrahim juga digelar sebagai Khalil, Khalilullah. Dan juga Nabi Muhammad juga walaupun tak dapat gelaran Khalilullah, tapi dia declare dalam hadisnya, "Lau kuntum muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalil walakin ukhuwatul Islam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku nak jadi ambil kekasih yang paling aku sayang sekali, nescaya aku akan ambil Abu Bakar sebagai kekasih yang paling aku sayang. Tapi aku antaranya ialah ukhuwah Islam je, ukhuwah Islam. Yang khalil aku, kekasih aku yang paling besar ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan, boleh tak kalau kita cakap kat kekasih kita, anta khalili? Boleh tak? Bunyilah dia jiwang dengan suami dia ke, atau isterinya, ya khalili, ya khalili. Kat rumah. Lepas dia tak panggil abang lah, khalili. Suami kata, kau ada lelaki lain ke? Khalili bukan, khalili kekasih. Boleh tak? Dari segi hukumnya tak salah. Dari segi hukumnya tak salah. Sebab banyak para sahabat radhiyallahu anhum seperti Abu Zar dan juga Abu Hurairah kata, ausani khalili, kekasih aku itu Muhammad SAW telah wasiatkan ke aku supaya jangan tinggalkan 3 benda kan. Jangan tinggalkan puasa 3 hari, sembahyang witir sebelum tidur. Apa lagi? Allahumma bukan. Sembahyang duha, salat duha, ya Hasan, barakallahu fikum. 3. Itu juga Abu Zar Al-Ghifari kata, kasihku telah mewasiatkan kepada aku, iaitu kalau masak lauk lebihkan kuah. Itu kasih Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi kat sini sikit lagi, 2 minit lagi. Contoh lain adalah Allah SWT memilih anak Ismail di antara jenis-jenis keturunan Adam. Maksudnya dalam banyak-banyak tu anak Ismail, keturunan Ismail antara jenis anak keturunan Adam. Kemudian dipilih di antara Bani Kinanah dari Khuzaimah. Maksudnya daripada banyak Nabi, Allah Ta'ala telah pilih keturunan Nabi Ibrahim, daripada keturunan Ismail. Daripada Ismail, Allah Ta'ala telah pilih Kinanah, Bani Kinanah. Lalu dipilih pula daripada Bani Kinanah tadi Quraisy. Daripada Quraisy tadi dipilihnya Bani Hashim. Daripada Bani Hashim tadi dipilihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca hadis 21 bawah, hadis riwayat Muslim as-sahih kitab Fadail bab fadl nasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab kelebihan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis nombor 2276 dari Wasilah bin Al-Ashqa. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bukan Wasilah, Wasilah namanya. Panjangkan wa tu sa bin Al-Ashqa. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih Kinanah di antara keturunan Nabi Ismail. Lalu Allah Ta'ala memilih Quraisy di keturunan Bani Kinanah, dan memilih Bani Hashim di keturunan Bani Quraisy, dan kemudian memilihku di antara Bani Hashim. Maksudnya apa? Allah Ta'ala telah pilih yang terbaik dari keturunan Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti kita akan tengok lagi, banyak lagi pilihan dari langit, syurga, manusia. Kita akan tengok lagi manakah yang paling afdal di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang sangat baik, sangat bagus, sangat menarik untuk kita baca. Insya-Allah kita sambung lagi pada minggu hadapan biiznillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.